Selamat sejahtera kepada Ustazah Nur Afifah binti Saharuddin. Nama saya Dinesh Shanmugavelu. Nombor metrik saya 01 DEM 20F 2019. Kod kursus MPU 21032, Penghayatan Etika dan Peradaban. Pengenalan tajuk: bincangkan isu penghayatan etika dan peradaban terhadap negara. Isu yang saya ambil, rasuah dan penyalahgunaan kekuasaan. Rasuah dan penyalahgunaan kekuasaan. Rasuah dan salah guna kuasa merupakan isu yang berkait rapat dengan etika dan peradaban negara. Ini berkaitan dengan nilai-nilai seperti kejujuran, integriti, dan keterbukaan diharapkan daripada pemimpin negara. Rasuah dan salah guna kuasa adalah isu yang sangat serius di banyak negara di seluruh dunia. Rasuah boleh ditakrifkan sebagai penyalahgunaan kuasa atau kedudukan untuk keuntungan peribadi atau kumpulan, manakala penyalahgunaan kuasa adalah tindakan yang tidak beretika atau menyalahi undang-undang oleh seseorang yang memegang kuasa awam. Faktor-faktor berlakunya jika isu rasuah dan penyalahgunaan kekuasaan di negara. Pertama, sistem politik yang lemah. Sistem politik yang tidak stabil atau tidak demokratik boleh mewujudkan persekitaran di mana rasuah dan penyalahgunaan kuasa lebih mudah berlaku. Kuasa terpusat dan kekurangan ketulusan dalam proses keputusan awam boleh membenarkan pegawai kerajaan menyalahgunakan kuasa mereka. Seterusnya, budaya yang kurang pemahaman. Budaya yang kurang menghormati nilai etika dan moral boleh memburukkan lagi rasuah dan salah guna kuasa. Sebagai contoh, jika rasuah atau perbuatan tidak beretika dianggap sebagai perkara biasa dalam budaya sesebuah negara, maka orang ramai mungkin lebih cenderung untuk terlibat dalam rasuah atau salah guna kuasa. Seterusnya, sistem perundangan yang lemah. Sistem perundangan yang lemah atau korup boleh membenarkan orang yang terlibat dalam rasuah atau salah guna kuasa mengelak daripada dikenakan hukuman. Kekurangan penguatkuasaan undang-undang yang tegas dan adil boleh mewujudkan persekitaran yang membolehkan rasuah dan penyalahgunaan kuasa berterusan. Selain itu, ketidakpuasaan hati dan ketidakpercayaan terhadap kerajaan. Ketidakpuasan hati dan ketidakpercayaan terhadap kerajaan boleh menyebabkan orang ramai mencari cara untuk mendapatkan faedah atau mempengaruhi keputusan kerajaan melalui cara yang tidak beretika. Akhirnya, faktor ekonomi. Faktor ekonomi seperti kemiskinan, ketidaksamaan sosial, dan ketidakadilan ekonomi juga boleh memburukkan lagi rasuah dan salah guna kuasa. Orang yang mempunyai jawatan kuasa boleh mencari keuntungan peribadi dengan menyalahgunakan kedudukan mereka dalam perkara seperti pemberian kontrak atau projek yang menguntungkan dari segi kewangan. Terdapat banyak kesan rasuah dan penyalahgunaan kekuasaan dalam negara. Pertama, menurunkan kualiti perkhidmatan awam. Rasuah dan penyalahgunaan kuasa boleh menghalang penyediaan perkhidmatan awam yang berkualiti seperti kesihatan, pendidikan, dan infrastruktur. Dalam kes rasuah, dana yang sepatutnya digunakan untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan awam sering digunakan untuk kepentingan peribadi atau rasuah. Seterusnya, mengunggat demokrasi. Rasuah dan salah guna kuasa boleh menjejaskan prinsip demokrasi dan mengurangkan kepercayaan orang ramai terhadap kerajaan. Perbuatan yang tidak bermakna seperti rasuah dan politik wang boleh menjejaskan proses demokrasi dan memburukkan lagi ketidakseimbangan kuasa politik. Justru, menghalang pertumbuhan ekonomi. Rasuah dan salah guna kuasa boleh menghalang pertumbuhan ekonomi dan mengurangkan daya saing sesebuah negara. Kerana
dana awam yang sepatutnya digunakan untuk membangunkan infrastruktur dan pelaburan digunakan untuk rasuah, ini boleh menghalang pelaburan dan mengurangkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, meningkatkan ketidakadilan sosial. Rasuah dan penyalahgunaan kuasa boleh meningkatkan ketidakadilan sosial dan ekonomi. Orang yang mempunyai kuasa atau perhubungan yang kuat selalunya mempunyai akses yang lebih mudah kepada sumber dan perkhidmatan awam, dengan itu mengabaikan keperluan hak mereka yang lebih lemah. Terdapat banyak langkah-langkah boleh mengatasi isu rasuah dan penyalahgunaan kekuasaan dalam negara. Tingkatkan ketulusan dan accountability. Kerajaan boleh meningkatkan ketulusan dengan memberi orang ramai akses yang lebih luas kepada maklumat dan mendedahkan aktiviti kerajaan dan proses membuat keputusan. Kerajaan juga mesti memastikan bahawa mereka bertanggungjawab atas tindakan mereka dengan menguatkuasakan peraturan dan undang-undang sedia ada. Selain itu, memperkukuh sistem pengawasan dan penguatkuasaan undang-undang. Kerajaan harus mengukuhkan sistem pengawasan dan penguatkuasaan undang-undang untuk mencegah perbuatan rasuah dan salah guna kuasa. Ini boleh dilakukan dengan mengukuhkan institusi anti rasuah, mengukuhkan institusi pengawasan kewangan, mengukuhkan sistem keadilan dan menggalakkan perlindungan pemberi maklumat atau pendedaan maklumat penting. Seterusnya, tingkatkan pendidikan dan kesedaran awam. Kerajaan boleh meningkatkan pendidikan dan kesedaran awam tentang kesan buruk rasuah dan salah guna kuasa dengan mengadakan kempen dan program pendidikan. Masyarakat mesti diajar bahawa perbuatan rasuah dan salah guna kuasa bukan sahaja merugikan negara dan masyarakat, malah boleh merosakkan akhlak dan integriti individu. Akhirnya, meningkatkan integriti dan etika dalam kerajaan. Kerajaan harus menggalakkan integriti dan etika dalam kerajaan dengan mengukuhkan standard etika dan membangunkan kod etika yang jelas untuk kaki tangan kerajaan. Kerajaan juga harus memastikan bahawa pegawai awam mempunyai latihan dan sumber yang mencukupi untuk mencegah perbuatan rasuah dan penyalahgunaan kekuasaan. Akhirnya, isu rasuah dan penyalahgunaan kekuasaan bukan sahaja menjejaskan kestabilan dan integriti institusi negara, malah secara langsung merugikan masyarakat. Justru, setiap orang perlu memainkan peranan yang aktif dalam membanteras masalah ini dengan tidak membenarkan diri terlibat dalam amalan rasuah dan salah guna kuasa serta melaporkan sebarang penipuan yang berlaku kepada pihak berkuasa. Di samping itu, adalah penting untuk memperkukuh integriti dan profesionalisme dalam mengurus kewangan awam dan kerajaan amnya serta memperkukuh institusi kerajaan yang bertanggungjawab mencegah dan mengendalikan kes rasuah dan penyalahgunaan kekuasaan. Komuniti juga boleh mengambil bahagian secara aktif dalam memantau penggunaan belanjawan awam dan dasar kerajaan dan menuntut ketulusan dan accountability daripada pemimpin negara. Dalam usaha bersama membanteras isu rasuah dan salah guna kuasa, kita dapat mengukuhkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dan mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan saksama. Terima kasih.